Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok dia punya aplikasi. Macam mana kita menyediakan penyata penyesuaian bank. Kalau kamu tengok kemarin cikgu sudah ajar kamu ada 6 langkah untuk menyediakan penyata penyesuaian bank. Jadi cikgu terus rujuk kepada kau punya soalan modul. Okey, kamu ada 2 soalan yang cikgu bagi. Jadi di sini ada penyata penyesuaian bank, soalan syarikat Kurisma Sdn Bhd. Dia ada bagi kamu penyata bank dan juga dia bagi kamu buku tunai. Okey. Kemudian dia bagi maklumat tambahan, ada 2, yang itu cek bernombor 343185 dicatat dengan jumlah yang salah di buku tunai. So ini merujuk kepada kesilapan lah. Kesilapan angka. Manakala maklumat kedua, cek syarikat Manan yang diterima pada 22 Julai 2020 dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda penyuruh bayar. Maksudnya yang ini adalah cek tak layan, cek tak laku ataupun cek tendang ya, CTL. So, anda kena dikehendaki menyediakan penyata penyesuaian bank. Jadi kamu ada 2 kaedah kan cikgu bagi. 2 kaedah yang kamu boleh guna untuk menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey, yang ini untuk hari ini cikgu akan ajar kamu kaedah yang kedua. Semalam cikgu sudah tunjuk kaedah yang pertama kan. Okey, sekarang kita tengok ya. Ikut langkah-langkahnya. Langkah pertama. Langkah pertama kena buat perbandingan baki akhir buku tunai dengan baki akhir penyata bank. So, kita bandingkan baki akhir buku tunai dekat sini baki akhirnya 2642 ni dengan penyata bank 1822. Jadi, yang ini maksudnya sudah kena buat penyata penyesuaian bank sebabnya dia punya nilai tidak sama. Ya, cikgu letak ini step 1. Step 1. Okey. Cep cikgu kecil lagi. Step 1. Okey, di sini ada step 1 dan sini juga kita tengok dia tidak sama kan? Step 1. Okey. So, bila sudah tidak sama, kita terus tengok langkah yang kedua. Buat perbandingan butiran sebelah debit di buku tunai dan butiran sebelah kredit di penyata bank. Okey. Kita cross check dia. Kita tengok di sebelah debit buku tunai. Ni. Sebelah debit buku tunai. Ini kawasan. Cikgu letakkan ini kawasan debit buku tunai. BT ya, cikgu tulis BT. Sebelah debit buku tunai. Okey. Dan di sebelah kredit, ini dia tulis kredit penyata bank. Apa yang kita mau banding adalah mana-mana nilai yang sama kita tick. Okey, kita tengok sebelah kredit penyata bank 1200. Ada 1200 sebelah sini? Tiada. Okey, kita tengok lagi. 5750. 5750. Okey, ada. So, kita tick. Okey, cikgu tickkan dia ya. Ini 1. Ini 1. Okey, next 450. Ada 450 ada. Ni, si Mizani. Okey, kita sudah tick kan untuk yang sama tu. Kita pergi tengok step yang ketiga. Kita buat bandingan buat butiran sebelah kredit buku tunai dengan butiran sebelah debit penyata bank. Kita kasih terbalik. Okay, sebelah debit ni kita banding debit penyata bank, kita banding dengan kredit buku tunai. Ni sebelah sini kredit. Coba tulis kredit BT. Okay, ini sebelah kredit. So, kita cek. Ada 500. Cek 500. Ada. Kedai patut. So, right. Kita right. Cikgu letak di tepi ni lah. Okay. Ini cikgu letak sini. Cikgu right. Lepas tu ada 334. 334. Tiada. Lepas tu ada 400. 400. Tiada. 450. 450. Okey, ada. 450 ada. 450 ada. Lepas tu kita tengok 3230. Okey, 3230 pun ada. Kita tick ya.
3230 1.500. Okey, 1.500 ada kedai jimat. Sini 1.500. Kemudian RM405. RM405. Adakah RM405? Nah, dah ada RM405. Charge bank RM15. Sini RM15 ada. Tiada. Okey. So, sekarang kita sudah boleh pergi step yang ketiga. Step yang ketiga, kita buat perbandingan butiran di sebelah kredit. Step keempat. Tentukan sama ada terdapat kesilapan catatan di buku tunai bagi transaksi yang sama dan tandakan K di sebelah amount tersebut. Okey. Tadi dia sudah cakap maklumat tambahan cek bernombor 343185 dicatat dengan jumlah yang salah di buku tunai. Okey. Jadi ini adalah K lah. Nanti kita tengok. Kita cari cek ni 343185. Mana? Sorry dekat buku tunai. 343185. Ni. So ini kita letakkan dia K. Cep ya. Dalam kurungan K besar. Ni kesilapan. Okey. Okey, insurans ni dia salah catat. Kita tengok 450 iaitu cek 343185. 185. Ni. Yang ini. So kita banding dengan ini nilai yang betul. Okey. Jadi yang ini kamu akan cakap bahawa terkurang catat sebanyak jasa K itu K sama dengan 450 tolak 405. Okey. So berapa? Okey, so K yang ini tadi kalau kita banding di buku tunai ni kan yang salah. Jadi di penyata bank ni betul. So 405 sepatutnya, tapi kita catat 450. Dengan kata lain kita sudah terlebih catat sebanyak RM45. Okey, kita pergi langkah yang seterusnya, langkah kelima. Okey. Langkah kelima, lihat maklumat tambahan sekiranya terdapat cek tak laku. Okey, ada sebab dekat maklumat tambahan dia ada sebutkan cek syarikat Manan pada 22 Julai. Mana 22 Julai? Dekat buku tunai ya, dekat buku tunai. Cek tak laku ni biasa dekat buku tunai ni kita dapat di tag. Ni. Ini namanya CTL. Cek tak laku. Okey. So, cek tak laku ni saya letak sini sikitlah. Macam tu. Okey. Sekejap sikit. Macam ni. Okey, cek tak laku. Okey, sekarang ni kita sudah pergi step yang ke-6, tapi sebelum kita pergi step ke-6 ada sesuatu lagi yang kamu kena alert, iaitu okey. Kalau kamu tengok cikgu kasih bulat ya, yang manakah item yang memang tidak ada dalam kita punya pengiraan. 1 2 3. Okey. Lagi 4 5. Okey. Manakala dekat buku tunai kita ada ni, Masnan 1, Kedai Jelera 2, KU Enterprise 3. Dekat buku tunai ada 3 yang perlu kita ambil maklum. Okey. Cikgu, okey, yang untuk K ni kita kena alert juga sebab ini kita akan buat pelarasan CTL pun. Okey. So, bila kamu sudah kasih bulat macam tu kan, kita tahu sudah apa benda kita mau kasih masuk dalam kita punya penyata penyelesaian bank nanti. Cikgu kasih kemas dulu ni. Itulah kalau guna komputer ni mau bagus-bagus. Okey, sekarang ni sebelum kita pergi langkah yang ke-6 kan, sebelum kita pergi langkah yang ke-6 tu
Lama. Jap. Okey, kamu kena tengok yang ni. Baki BB yang 334 dengan 400 ni. Okey, sebenarnya ini adalah apa? Okey, kita akan bandingkan Baki BB penyata bank dengan Baki BB buku tunai. Okey. Okey, ini langkah yang sebelum kita buat langkah ke-6 tu, kita kena cek satu lagi, iaitu ini kan cikgu ada bulat merah ni 334 dengan 400 ni. Sebenarnya cek ini sudah dikeliarkan pada bulan lepas. Jadi macam mana kita mau tahu yang mana satu kita tolak? Baki BB PB, Baki BB penyata bank dan Baki BB buku tunai. Yang dekat sini 522 tolak dengan 1250. Kamu tolak. Okey, sepatutnya kan bezanya sama ni 728. Ini 334 campur 400 ni sepatutnya lebih kurang 728 sepatutnya, tapi mungkin ada spelling ataupun typing error dekat nombor. Okey. So ini kamu boleh sudah kasih potong. Okey, kita potong supaya kamu senang nampak lah. Ini potong. Ini potong. Ini potong. Ini so clear. Yang cikgu potong ni semuanya maksudnya tidak payah diambil kira dalam penyata penyesuaian bank sebab dia tally. Tally dia ada sama lah. Okey. Cikgu potong lagi yang dekat buku tunai. Ini tak payah peduli, ini tak payah peduli. Okey, yang ini pun tidak payah ambil pot, ini pun tidak payah. Ini pun tidak payah sebab tally dengan penyata penyesuaian bank, ini pun tidak payah. Okey, sekarang cikgu sudah potong. Ini Baki BB ni pun tak payah tengok lah sebab kita sudah tengok tadi kan. Ini semua tidak sudah. Okey, sekarang kita fokus yang bulat-bulat merah yang kita perlu kasih betulkan dalam penyata penyesuaian bank kamu. Okey, so kalau kita buat penyata penyesuaian bank dengan menggunakan kaedah kedua, ini kaedah kedua tanpa mengemas-kini buku tunai. Kita boleh bermula dengan baki di buku tunai ataupun kita boleh bermula dengan baki di penyata bank. Maksudnya macam ni. Okay, dia punya format akan jadi panjangnya bila kamu tidak mengemas-kini buku tunai. Macam ni, ni dia. Okay, ini tanpa mengemas-kini buku tunai, so ini dia punya format. Okay, ini kalau bermula dekat baki buku tunai. So ambil baki debit buku tunai. Kalau buku tunai tu bakinya debit, ambil debit lah. So dia dalam keadaan positif. Kalau baki kredit di buku tunai, dia dalam keadaan negatif. Okey. Sekarang apa yang kamu kena tambah? Kamu tambahkan semua cek belum dikemukakan yang kita jumpa di dalam buku tunai. Dividen dekat penyata bank, faedah atas simpanan dekat PB, pindahan kredit dekat PB ataupun kesilapan. Okey, kesilapan itu kita ambil dekat dalam buku tunai lah, buku tunai yang biasa ada kesilapan. Kemudian kita tolak dengan deposit belum dikreditkan. Okey, kemudian ini kita ambil dekat buku tunai ya, deposit belum dikreditkan. Cek tak laku, charge bank, buku cek, faedah atas overdraft, perintah sedia ada. Ini semua daripada penyata bank dan kesilapan. Ini pun daripada buku tunai lah. Kita cek sama ada terlebih atau terkurang ya. Barulah kamu tambahkan semua, letak di sebelah kolom kedua ni. Dan jumlah tadi penambahan tu tolak dengan jumlah penolakan ni, kamu akan dapat baki kredit dekat penyata bank. Okey, so kamu juga boleh bermula dengan baki di penyata bank. So dia terbaliklah. Kalau tadi yang di sini tambah semua cek belum dikemukakan, tapi di sini nanti dia akan jadi tambah deposit belum dikreditkan dan semua yang ada kita tolak di bahagian atas. Dia terbaliklah. Jadi maksudnya kamu hafal satu rumus je dan kamu tengok kamu bermula dengan baki apa, barulah kamu pilihlah itu format yang kamu gunakan. Tapi kalau kamu guna bakinya ikut di penyata bank, so kamu kasih terbalik je rumus tu. Dia punya item semua tu sama aja. Okey, sebalik yang ditambah tu kamu akan tolak, yang ditolak tu kamu akan tambah. Dan kalau dia penyata bank, awal endingnya mesti dekat baki di buku tunai. So, kita tengok, kita akan cuba gunakan kaedah kedua ni dengan bermula baki buku tunai ya. Okey, kita tengok. Pertama, kamu kena tulis nama syarikat ini, kena center ya sepatutnya. Okey, skema ni sebab dia lari dekat PDF.
Syarikat Kuzarisma Sendirian Berhad. Tuliskan apakah nama penyata yang kamu tengah buat tu, itu adalah penyata penyelesaian bank pada 31 Julai 2020 dan sepatutnya kamu kena buat garisan. Buat garisan macam ni. Ada garisannya. Okey, ini kena center. Barulah kamu tulis RM 2 kolom RM, baru kamu letak pertama dia punya rumus baki debit buku tunai. Nih, baki debit buku tunai. Kenapa dia ambil baki debit? Sebab kamu punya buku tunai ni memanglah baki debit 2642. So ambil ni 2642. Letak dekat kolom pertama ni. Okey. Lepas itu tambah dengan cek belum dikemukakan. Kan cakap cek belum dikemukakan. Adakah cek belum dikemukakan? Okey, di mana kita jumpa cek belum dikemukakan? Di sebelah kredit buku tunai. Okey, kita tengok sebelah kredit buku tunai. Ini sebelah kredit, ini buku tunai. Ini kita bulat ni. Yang kita bulat ni je kita tengok. Yang cikgu potong-potong tu tiada kaitan sudah. So, Ku Enterprise ni rupanya adalah cek yang belum dikemukakan. So, ambil 1,200. Kamu letakkan dekat kolom pertama ni. Ni, di bawah ni. Okay. Tulis nama ceknya apa. Jangan kamu tulis Ku Enterprise. Nombor ceknya tu kamu ambil. Okay. Kalau kamu tersilap dalam SPM nanti, kamu bolehlah tulis je lah Ku Enterprise. Yang penting nilainya itu betul. Okay. Kemudian, kamu cek ada dividen, faedah, pindahan kredit, adakah? Di mana kita cari ini semua dekat penyata bank. Okay, so kita tengok penyata bank sebelah debitnya. Adakah? Ada satu ni je. Ini semua ni settle sudah, tiada kaitan. Yang bulat ni je. Okay, sekali kamu tengok ada charge bank je kan? Kalau ikutkan format ni ada dividen. Ada charge bank. Sorry. Sekejap. Kalau kamu tengok format ni, dividen, faedah atas simpanan, pindahan kredit. Okey. Kamu tengok soalan dekat penyata bank. Ada apa je? Ada dividen. Ada dividen je, dividen. Okey. So ada dividen ni 1,200 ni. Okey. Apa kita buat? Kita ambil, kita letakkan dia dekat sini. Ikut formatnya. Insurans 1,000. Dividen 1,200. Kemudian kamu ada insurance. Insurance tu maksudnya itu adalah pindahan kredit. Okey, insurance RM45. Ataupun insurance ni tidak ada dalam format kan. Maksudnya dia bukan tengok insurance, dia tengok kesilapan. Kesilapan amount di sebelah kredit yang terlebih catat. So memang ada kesilapan kan. Jadi kesilapannya sekarang ni adalah kesilapan terlebih catat. Okey. Kesilapan terlebih catat. Kesilapan terlebih catat memang kita sudah tengok tadi ada satu yang cikgu letak ni kan. Okey. Cikgu sudah kasih tengok jalan kerjanya sini. Berapa dia terlebih catat? RM45. Okey. Maksudnya ada satu kesilapan yang akan masuk dalam kamu punya penyata penyelesaian bank, iaitu insurance. Insurance ni. Okey, jangan terkeliru ya. Cikgu mau letak kesilapan kah? Mau letak butiran di insurance. Okey. Okey, ini kalau kamu lupa juga time SPM, kamu letak je lah. Kesilapan. Terlebih catat. Contoh. Okey. Jadi, sudah settle kan? Kamu tengok semua ni. Dividen ada. Cek belum dikemukakan ada. Faedah tersimpanan memang tiada. Pindahan kredit tiada juga. Kan? Dekat kamu punya penyata bank sebelah kredit ni tiada kan? So, kamu boleh sudah total up kan? Kamu total up kan ni kau letak dekat sini. Dekat kolom ni. Lepas letak sudah dapat 2,445. Kamu baki debit buku tunai ni kamu tambah. Saya letak sini. Tambah. Okey. So, bila kamu sudah tambah, di mana ada operasi, di situ kena ada garisan. Buat garisan, letak di sini di jawapan 5,087. Okey. Lepas tu kita akan tolakkan deposit belum dikreditkan.
Okey, tengok kita tengok form rumus terusnya. Tolak, tolak dengan apa? Deposit belum dikreditkan. Deposit belum dikreditkan ni kita akan tengok dekat buku tunai. Okey, kita tengok dekat buku tunai kamu. Okey, buku tunai kamu. Okey, ada siapa? Sebelah debit. Ni Masnan dengan Jelera ni yang cikgu bulat ni kan. Yang cikgu bulat ni kan yang ada masalah. Dorang ni sebenarnya adalah deposit belum dikreditkan. So, deposit belum dikreditkan, kita ambil si Masnan 900, kedai Jelera 1340. Okey, letak situ, settle. Ada lagi kah? Ada lagi? Tiada sudah kan? Settle. So, kita pergi format rumus seterusnya, kita tengok ada cek tak laku kah dalam kita punya analisis tadi. Ada syarikat Manan, CTL, RM1,010. So, kita kasih masuk dekat sini, di bawah ni, syarikat Manan. Dia sebenarnya cek tak laku. RM1,010. Okey, kita pergi seterusnya. Ada charge bank. Kita tengok dekat penyata bank kamu ada charge bank. Charge ada RM15. Okey, RM15. So kasih masuk sini charge bank RM15. Ni di sini. Kasih masuk dekat kolom yang pertama ni semua. Okey, kamu cek lagi ada buku cek, ada faedah atas overdraft, perintah sedia ada ataupun ada kesilapan lagi. Okey, kalau ikutkan analisis kita semua sudah settle, tiada sudah apa-apa. Okey, ni cikgu kasih garis ini sudah settle. Mana lagi? Ini sudah settle. Ini sudah settle. Ini pun sudah settle. Kita punya kita punya penyata bank ni semua sudah cikgu kasih ni. Stroke kan dia, tiada sudah. Settle semua. Kita sudah masuk dalam penyata penyesuaian bank. Okey, ini pun settle, ini pun settle sudah. Okey, sekarang apa kamu buat? Kamu total upkan semua ni tambah 90 ni tambah 900 tambah 1340 tambah 1010 tambah 15. Dapat jawapan kamu letak dekat sini. Dekat kolom ni. Mesti kemas-kemas ya. Lepas tu apa kamu buat? 5087 ni kamu akan tolakkan ya. Tolak. Sebab rumus di sini tolak kan? Okey, kamu tolakkan nilai itu apa kamu akan dapat? Okey, kamu akan dapat kamu tolak 2 ni, kamu dapat 1822 itu adalah baki kredit penyata bank. 1822. Okey, jadi kalau kamu dapat jawapan sini sepatutnya ada satu garisan lagi di sini ya. Okey, sekarang bila kamu sudah dapat jawapan 1822 ni, sepatutnya ini adalah kamu buat garis pengimbang bukan warna merah lah, hitam 22. So, kamu tengok 1822 ni samakah dengan dalam soalan kamu penyata banknya punya baki akhir? Sama. Jadi, soalan ni yang bestnya kalau ini nilainya dia sama dengan kamu punya jalan kerja 1822, kamu punya kemungkinan kamu dapat markah penuh tu tinggilah. Yang penting format ni mesti betul ya. Sebab kalau akaun dia akan bagi kamu one off lagi. On figure iaitu kamu menghafal rumus. Okey, so settle untuk skema ataupun jalan kerja untuk soalan 1 syarikat Kuzarisma 9 Berhad. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.